Iran terperangkap selepas Trump menenggelamkan kuasa kapal selam Teheran dengan satu serangan di pelabuhan tentera. Tiga kapal tanpa pemandu Corsair mara ke arah pangkalan tentera laut Iran dan mengenai kapal selam yang diletakkan di kawasan penyelenggaraan serta sebuah kemudahan yang digunakan untuk membaiki kapal. Komando Pusat Amerika Syarikat mengesahkan pada hari Isnin 13 Julai bahawa ini adalah kali pertama drone maritim Amerika digunakan dalam operasi tempur. Misi itu berlaku di kawasan paling sensitif di pantai Iran, di mana Teheran cuba menakut-nakutkan kapal kargo. Mereka menghantar mesin kecil tanpa pemandu terhadap sebuah struktur yang menyokong keupayaan tentara laut rejim itu. Ia menunjukkan kapal selam yang terkena dan pusat penyelenggaraan yang terjejas. Apa yang Iran hilang di bandar-bandar Abbas? Kenapa Trump memilih drone maritim? Saya akan ceritakan semuanya kepada Anda. Jika Anda suka kandungan yang terus terang dan tidak berbelit-belit seperti ini, pertimbangkan untuk melanggan karena di sini ada video seperti ini setiap hari. Operasi itu dijalankan dengan 3 kendaraan permukaan tanpa kru. Video yang dikeluarkan oleh Komando Pusat menunjukkan kapal-kapal menghampiri jeti dan selepas itu letupan-letupan di kawasan di mana kapal selam itu berada. Washington mengklasifikasikan peralatan itu sebagai drone serangan guna sekali. Ia dihantar untuk mencapai sasaran tanpa perlu kembali dan tanpa meletakkan kru di dalam kapal tersebut. Bandar-bandar Abbas dipilih kerana ia menempatkan sebahagian penting struktur tentera laut Iran di hadapan Selat Hormuz. Pangkalan itu berfungsi sebagai titik sokongan untuk kapal selam, kapal tentera, penyelenggaraan dan operasi pemantauan laluan maritim. Menyerang bengkel itu bukan sekedar merosakkan logam dan konkrit. Sebuah kemudahan seperti ini memastikan kapal sentiasa tersedia, membaiki sistem yang rosak dan mengembalikan aset tentera laut ke dalam perkhidmatan. Tanpa pembaikan, kapal-kapal yang masih ada mungkin akan terbiar SAM bergerak pada fasa kritikal peperangan. Komando Pusat menyatakan bahawa serangan itu telah mengurangkan keupayaan Iran untuk terus menyerang kapal-kapal dagang. Pada hari Ahad, sebuah kapal kontena telah diserang menurut laporan yang dipetik. Trump mengumumkan penamatan persefahaman sementara yang dimeterai pada bulan sebelumnya dan menuduh Teheran melanggar satu lagi perjanjian. Disitulah Iran jatuh. Dalam perangkap politik dan ketenteraan, Teheran cuba memaksa Amerika Syarikat untuk memilih antara berundur atau meletakkan kapal-kapal besar dan kelasi mereka di dalam laluan sempit yang dikelilingi oleh radar pantai, peluru berpandu, drone, periuk api dan bot-bot kecil. Trump membuka pilihan ketiga. Drone maritim boleh memasuki zon berbahaya dan melaksanakan misi tertentu tanpa mendedahkan berpuluh-puluh anggota tentera setiap kali menghampiri. Rejim itu telah menyediakan kawasan pantai untuk berdepan dengan kapal pemusnah, kapal induk, dan pasukan berawak. Sekarang mereka juga perlu mengawasi mesin-mesin kecil yang boleh muncul secara berkumpulan dan menyerang jantung sebuah pangkalan. Penggunaan peralatan ini tidak bermula dengan letupan di bandar-bandar Abbas. Pada 9 Jun 2026, drone permukaan tentera laut telah menemui dan membantu menyelamatkan 2 anak kapal helikopter Apache yang terhempas berhampiran pantai Oman. Teknologi yang sama yang mengeluarkan tentera dari air telah diubah suai beberapa minggu kemudian untuk satu misi ofensif. Lompatan ini menunjukkan mengapa Washington sedang mempercepat penggunaan sistem tanpa pemandu. Mesin itu boleh mengambil alih bahagian operasi yang paling berbahaya, melindungi nyawa rakyat Amerika, dan mengekalkan tekanan ke atas struktur musuh. Trump memperluaskan ofensif itu beberapa jam kemudian. Presiden mengumumkan penyambungan semula sekatan terhadap kapal-kapal yang berkaitan dengan pelabuhan Iran dan menyatakan bahwa Amerika Syarikat akan menjadi penjaga Selat Hormuz.
Beliau juga menyokong pengenaan caj sebanyak 20 ke atas kargo yang dibenarkan melintasi laluan tersebut. Sekatan itu dijadualkan bermula pada hari Selasa, 14 Julai dengan kebenaran untuk kargo kemanusiaan yang menjalani pemeriksaan. Kapal-kapal yang menuju ke pelabuhan pengangkutan negara lain boleh terus menggunakan laluan tersebut selagi mereka tidak melanggar sekatan yang diumumkan terhadap Iran. Keputusan itu meningkatkan tekanan ke atas Teheran. Rejim itu cuba mengisytiharkan bahawa mereka mengawal Selat Hormuz dan berusaha untuk mengenakan sistem kebenaran dan kutipan mereka sendiri. Trump membalas dengan cuba menarik balik kuasa daripada Iran untuk menentukan siapa yang boleh lalu, siapa yang perlu membayar dan siapa yang perlu berhenti. Jika Teheran menggunakan selat itu sebagai senjata, Washington berhasrat untuk mengawal akses ke pelabuhan-pelabuhan Iran dan memastikan laluan untuk kapal-kapal lain di bawah perlindungan Amerika. Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, bertindak balas dengan mengatakan bahawa Teheran akan terus menjadi penjaga selat itu. Perunding Muhammad Bakr Kalibaf menyatakan bahawa fasa perjanjian Sehala telah berakhir dan menuduh Washington melanggar komitmen. Pihak atasan Iran juga menyatakan bahawa Amerika Syarikat tidak mempunyai kuasa untuk menentukan masa depan Hormuz. Jawapan-jawapan tersebut menunjukkan bahawa rejim itu tidak berniat untuk berundur secara terbuka walaupun selepas sebuah pangkalan strategik mereka diserang dengan teknologi yang digunakan buat kali pertama dalam pertempuran. Reaksi di luar peperangan juga berlaku serta-merta. Organisasi Maritim Antarabangsa menyatakan bahawa tiada asas undang-undang untuk mengenakan bayaran wajib hanya kerana melalui selat antarabangsa. Ketua Diplomasi Kesatuan Eropah, Kaja Kallas, mempertahankan kebebasan pelayaran. Kritikan-kritikan ini menimbulkan masalah diplomatik terhadap cadangan Trump, tetapi tidak menafikan fakta ketenteraan. Amerika Syarikat telah membuktikan bahawa mereka mampu menyerang di dalam bandar-bandar Rabah tanpa menghantar kapal berawak ke jeti. Pertikaian ini memberi kesan secara langsung kepada perdagangan dunia. Sebelum perang yang bermula pada 28 Februari, kira-kira 1/5 minyak dan gas yang diangkut melalui laut melalui Selat Hormuz setiap hari. Data penjejakan menunjukkan penurunan kira-kira 52% dalam pergerakan kapal antara 10 dan 12 Julai berbanding dengan minggu sebelumnya. Minyak Brent meningkat lebih daripada 5% selepas ancaman baharu, serangan dan pengumuman oleh Trump. Setiap kapal kargo yang terhenti meningkatkan kos insurans, pengangkutan dan tenaga jauh di luar Timur Tengah. Teheran membalas dengan menyerang kemudahan Amerika atau yang berkaitan dengan Amerika Syarikat di pelbagai lokasi di rantau itu. Perang menjadi lebih meluas tepat ketika rundingan sepatutnya mengurangkan ketegangan. Teknologi mengurangkan pendedahan klasis masa misi tertentu, tetapi ia tidak menjadikan perang sebagai permainan tanpa mangsa. Angka kematian Amerika Syarikat telah mencecah 14 anggota tentera terbunuh dan lebih 400 cedera sejak permulaan konflik, manakala ribuan orang telah terbunuh terutamanya di Iran dan Lubnan. Drone boleh melindungi kru dalam operasi 3 kali ganda. Namun, setiap serangan baru meningkatkan risiko tindak balas, kesilapan pengiraan dan perluasan pertempuran. Kehilangan di bandar-bandar Abbas memaksa Iran untuk menyebarkan sumber daya. Teheran perlu melindungi selat itu, radar, depot, pelabuhan, pusat penyelenggaraan dan kapal-kapal yang masih tersedia. Setiap sistem yang dipindahkan untuk mempertahankan satu pangkalan akan meninggalkan kawasan lain kurang dilindungi. Kapal-kapal besar masih lagi penting, tetapi ia bukan lagi satu-satunya cara untuk mempamerkan kekuatan di laut. Kapal autonomi boleh melakukan rondaan, membantu dalam operasi menyelamat, dan mengambil bahagian dalam serangan yang diselaraskan. Bagi Iran, masalahnya tidak berakhir dengan letupan yang berlaku di dermaga. Ancaman kini boleh datang hampir dengan permukaan air, tanpa kru yang kelihatan dan tanpa memberikan rejim itu sasaran manusia yang mereka jangka akan ditemui. Terima kasih banyak kerana menonton video ini hingga ke akhir. Sokong projek kami dan sumbangkan secara keuangan melalui butiran Pix yang tertera di skrin anda. Kami adalah saluran bebas yang fokus untuk memastikan anda mendapat maklumat yang benar. Sumbangan anda membantu kami untuk terus bertahan. Seduh.